minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum bitahiyatil Islam, tahiyatul mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan inayahnya. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat dan juga lindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua? Sihat? Kaifa halukum? Di antara soalan yang saya ajukan tadi, di antara jawapan tuan-tuan muslimin, muslimat, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jawapan yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, alhamdulillah tamlaul mizan. Siapa-siapa yang menyebut kalimah alhamdulillah, segala puji bagi Allah, akan memberatkan timbangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam himpunan dalam kitab Al-Lu'lu' lil Mu'minin, permata buat orang-orang yang beriman. Di mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi menyebut ni'matani maqbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang mana manusia selalu lalai dan juga leka, iaitu yang pertamanya as-sihhatu, nikmat sihat, dan juga nikmat al-faragh, nikmat masa lapang. Jadi alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi diberi kesihatan, masa yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita dapat memanfaatkan masa itu sebaik mungkin. Jadi alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ketika dan detik, kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau nampak anak bulan pada petang ini, maka kita akan menyambut Ramadan al-Mubarak. Sebab itulah yang mana yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yang membawa maksud, oleh itu sesiapa di antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan, maka hendaklah ia berpuasa, dan sesiapa yang sakit atau dalam musafir lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Jadi moga-moga insya-Allah dalam siri yang pertama yang saya akan utarakan sekejap lagi berkaitan dengan puasa Ramadan, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam siri ini saya akan berkongsi berkaitan dengan pengertian puasa dari sudut bahasa dan juga istilah, hukum. Turut kita akan ulas berkaitan hukum berpuasa pada bulan Ramadan, rukun, dan juga adab dan juga sunat puasa Ramadan. Jadi yang pertamanya kita pergi kepada pengertian puasa Ramadan. Adik-adik sekalian, apa makna puasa Ramadan? Bila kita sebut tentang puasa Ramadan, anak-anak ataupun murid-murid yang duduk di prasekolah dan juga tahun 1 sentiasa bernasyid tentang puasa yang diajar oleh ustaz ataupun ustazah, yang berbunyi beginilah lebih kurang. Rukun Islam 5 perkara. Pertama mengucap 2 kalimah syahadah, kedua solat, ketiga berpuasa, keempat zakat, kelima haji. Itulah yang selalu anak-anak kita dengar nasyid berkaitan dengan puasa Ramadan yang disambut setiap tahun. Dan kita beruntung. Kita beruntung kerana kita berada dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak keistimewaan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun umur kita dalam umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana yang disabdakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur di kalangan umatku sittin wa sab'in. Umur di kalangan umatku 60 hingga 70. Dan walaupun umur kita pendek berbanding dengan umat-umat yang terdahulu,
tapi Allah anugerahkan kepada kita satu bulan yang sangat besar fazilat dan juga pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu puasa dalam bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan muslimin, adik-adik, murid-murid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang kita akan lihat apa itu pengertian puasa. Apa makna puasa dari segi bahasa dan juga istilah. Dari segi bahasa, puasa membawa maksud meninggalkan. Dari segi istilah, puasa ialah meninggalkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa, bermula daripada terbit fajar dan terbenamnya matahari dengan disertai niat. Jadi adik-adik, muslimin muslimat sekalian, puasa ni bukan setakat kita makan dan tak minum saja. Jadi puasa yang sebenarnya ialah kita berpuasa menahan diri daripada makan dan minum. Secara tak langsung juga kita menjaga perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa daripada terbit fajar dan juga terbenam matahari. Sebab itulah disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamin illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai di kalangan umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berpuasa tapi dalam masa yang sama hanya mereka mendapat lapar dan juga dahaga semata-mata. Kerana apa? Kerana mereka meninggalkan ataupun mereka tidak menjaga perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Okey, seterusnya kita lihat hukum puasa Ramadan. Hukum puasa Ramadan adalah wajib dan juga merupakan rukun Islam yang ketiga yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada tahun kedua Hijrah. Sebab itulah kita lihat di antara dalil yang mewajibkan kita berpuasa, yang mana disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 183, yang selalu kita dengar bila datangnya bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu beroleh ketakwaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya tuan-tuan, muslimin muslimat, murid-murid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita pergi kepada rukun puasa. Rukun puasa Ramadan di antaranya ialah yang pertama, orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa terbahagi kepada yang pertamanya Islam. Setentunya adik-adik, muslimin muslimat sekalian, orang yang berpuasa setentunya mereka mestilah Islam. Maka tidak wajib berpuasa itu kepada orang yang kafir. Yang kedua, berakal. Sebab itulah kita lihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebut rafi'al qalam an salasah. Terangkat qalam, tidak dikira hukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala an salasah, 3 golongan. Di antaranya ialah anis sabi hatta yahtalib, kanak-kanak sehingga dia berakal. Itu yang dikatakan di antara pengecualian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang belum baligh, orang yang belum berakal tidak diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, baligh. Begitu juga yang saya sebutkan dalam hadis tadi, rafi'al qalam an salasa anis sabi hatta yahtalib. Orang yang baligh kecuali tidak diwajibkan puasa itu kepada kanak-kanak. Yang keempat, berkemampuan, dan yang kelimanya suci daripada haid dan juga nifas. Yang kedua, kita lihat niat. Niat itu mestinya di dalam hati. Sebab itulah kita lihat dalam kitab Matan Arba'in hadis 40 karangan Imam Nawawi, dalam hadis yang pertama disebut berkaitan dengan niat ini yang akan menentukan sama ada amalan kita itu adat ataupun ibadat. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itulah niat itu penting di dalam hati. Dan yang kedua, tidak sah puasa itu jika dia tidak berniat. Sebab itulah niat ini memainkan peranan yang sangat penting untuk menentukan amalan, sesuatu amalan tersebut. Sebab itulah puasa kita berniat masa bila? Di sebelah malamnya, pada malam hari, iaitu kita berniat puasa Ramadan. Ataupun dalam mazhab Maliki ada yang berniat sebulan Ramadan.
bagi mengelakkan kita terlupa pada hari-hari yang berikutnya. Tapi selalunya kita berniat, mesti niat itu pada malam hari. Okey, yang ketiga ialah di antara rukun puasa Ramadan ialah meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang itu saya akan sebutkan dalam siri yang kedua yang akan datang. Dan kita lihat seterusnya adalah niat puasa. Macam mana kita nak niat puasa Ramadan? Adik-adik sekalian, lafaz niat puasa Ramadan, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya ulang sekali lagi, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Okey, cuba adik-adik di rumah cuba sebut lafaz niat puasa Ramadan bersama-sama dengan ustaz. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu lafaz niat. Macam mana niatnya dalam hati? Yang ni yang penting ni, niat di dalam hati. Macam mana niat dia? Sahaja aku berpuasa pada esok hari dalam bulan Ramadan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Cuba adik-adik di rumah cuba niat dalam hati masing-masing. Macam mana Ustaz niatkan tadi? Cuma kita dengan lafazkan di mulut, cuma di hati. Macam mana? Sahaja aku berpuasa pada esok hari dalam bulan Ramadan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Seterusnya kita lihat adab dan juga sunat-sunat puasa. Yang pertamanya bersahur dan juga mengakhiri sahur. Sebab itulah adik-adik, tuan-tuan muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sahur inilah yang membezakan di antara puasa kita dengan puasa orang kafir. Sebab itulah sahur ini penting. Ada setengah orang dia bersahur pukul 12, pukul 1, pukul 2. Itu tak mau tu, tak jadi. Untuk mendapat pahala sunat di antara sunat dalam bulan Ramadan ialah kita bersahur. Di mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi menyebut, "Tasaharu fa inna fis sahur barakah." Bersahurlah karena sesungguhnya dalam sahur itu adalah barakah. Dan juga kita mengakhirkan sahur. Itu pun dikira sunat di antara sunat puasa kita. Bersahur ni tuan-tuan muslimin adik sekalian, sekurang-kurangnya kalau kita rasa berat mata kita untuk nak bangkit untuk bersahur. Tapi sekurangnya kita apa? Kita minum seteguk air. Suam. Air sejuk pun dikira bersahur. Kita dapat pahala sunat puasa. Jangan kita tak bangun. Kalau kita tak bangun, tak ada masalah. Puasa kita sah kalau kita berniat pada malam hari. Tapi kita tak mendapat pahala sunat untuk kita bersahur. Dan seterusnya apa dia? Kita mengakhirkan sahur. Sebab itulah kita lihat dalam hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh para sahabat, di antara sahabat katanya, tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa qumna ila salati wa kana qadru bainihima 50 ayah. Kami makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami berdiri untuk solat subuh. Jarak waktu di antara kedua-duanya, yakni waktu sahur dan juga masuknya waktu subuh, ialah selama membaca 50 ayat Al-Quran. Itulah yang terbaiknya, iaitu sekurang-kurangnya setengah jam sebelum masuknya waktu subuh, habisnya waktu imsak. Itulah di antara sunnah kita bersahur dan juga kita mengakhirkan sahur. Yang kedua di antara sunnah puasa, kita mempercepatkan berbuka apabila terbenamnya matahari. Sebab itulah kita lihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la yazalun nas bi khairin ma ajjalu al-futur wa akharru sahur. Sentiasalah manusia itu berada dalam kebaikan selama mana mereka bersegera berbuka puasa dan juga melewatkan makan sahur. Yang ketiga, di antara sunnah puasa, tidak melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan tujuan puasa yang sebenarnya. Yang keempat, memperbanyakkan tadarus Al-Quran. Adik-adik, jangan lupa untuk kita baca Al-Quran. Sekurang-kurangnya satu muka. Tak boleh satu muka, kita baca satu Al-Quran. Boleh? Sebab itulah kita lihat hadis daripada Nabi SAW daripada Abu Umamah Al-Bahili. Kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih
Bacalah Al-Quran. Kerana kelak Al-Quran itu akan datang kepada kita pada hari kiamat, akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Dan yang kelima, di antara sunat kita berpuasa, kita memperbanyakkan sedekah. Banyakkanlah sedekah. Mudah-mudahan sedekah ini dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kedekut. Sebab itu kita lihat ramai orang yang berlumba-lumba untuk bersedekah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat mengambil kebaikan daripada bersedekah itu. Mudah-mudahan kita semua akan menjadi manusia yang sentiasa beriman, bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan perkongsian ilmu berkaitan dengan ibadah puasa pada hari ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. InsyaAllah dalam siri yang akan datang, Ustaz akan menyebut atau menyentuh pula berkaitan dengan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dan juga lindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum saya Ustaz mengakhiri kuliah pada hari ini, marilah sama-sama kita menadah tangan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga kita dijauhkan daripada penyakit-penyakit yang berbahaya, untuk kita memudahkan kita berpuasa dalam bulan Ramadan, dan kita minta kita dijauhkan daripada penyakit yang sangat berbahaya pada hari ini yang melanda seluruh dunia, iaitu penyakit COVID-19. Mudah-mudahan kita semua dapat dilindungi daripada penyakit tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimil karimi sultanik. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon perlindungan daripadamu ya Allah daripada penyakit sopak, gila, kusta serta penyakit-penyakit yang menggerunkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.